Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tugasan temu ramah kami bagi subjek Citra Perlembagaan dan Masyarakat LMCR 3362. Berikut merupakan tajuk temu ramah kami iaitu keberkesanan bahasa Melayu memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Ahli kumpulan ini terdiri daripada 7 orang, iaitu Nur Hidayah, Darushdini, Nur Zalifah, Nur Ardina, Siti Nur Hidayah, Irina Akilah dan juga Muhammad Nur Izzaz. Berikut merupakan gerak kerja bagi tugasan temu ramah yang telah kami lakukan. Seterusnya, kami akan memperkenalkan latar belakang tokoh. Kelahiran. Nama yang telah diberikan oleh keluarga beliau ialah Nur Azlawati binti Mat Isa. Beliau dilahirkan pada 16 Disember tanggal 1973 di Hospital Teluk Intan, Perak. Beliau juga berasal dari kampung Kunci Air, Langkap, Perak dan membesar di sana. Pada peringkat pendidikan awal, beliau belajar di Sekolah Kebangsaan Dengong, Langkap, Perak. Kemudian beliau menyambung pelajarannya di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdullah. Beliau juga menyambung ke Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perak, Teluk Intan. Beliau mengambil diplomanya di Universiti Malaya serta mengambil ijazah sarjana muda di Universiti Putra Malaysia. Sekarang beliau merupakan guru bahasa di Universiti Kebangsaan Malaysia. Berikut merupakan kejayaan bagi Puan Nur Azlawati. Pertama sekali, beliau pernah menjadi guru tidak terlatih iaitu GSTT. Beliau menganggap bahawa pekerjaan ini adalah bagi menimba pengalaman. Seterusnya, beliau juga pernah menjadi jururawat di Hospital Besar Terengganu. Beliau merasakan bahawa pekerjaan ini tidak sesuai dengan beliau dan akhirnya beliau menjadi pensyarah di Universiti Malaya dan seterusnya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Berikut merupakan pengalaman bagi Puan Nur Azlawati. Ketika di Universiti Kebangsaan Malaysia, beliau telah ditugaskan untuk memperkenalkan bahasa Melayu kepada pelajar antarabangsa seperti pelajar China, Korea dan juga Jepun. Antara inisiatif yang dilakukan oleh beliau bagi menarik minat mereka adalah seperti beliau telah mengajak para pelajar untuk memasuki pelbagai pertandingan seperti berpidato, berpuisi dan nyanyian tradisional. Perlembagaan 152 dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan pada 1967 yang menyatukan undang-undang berhubungan dengan penggunaan bahasa kebangsaan, ya. Bahawa bahasa Melayu ni, ya, mampu menjadi bahasa perpaduan, memandangkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar dalam pelbagai bidang ilmu. Bahasa Melayu telah berjaya memupuk perpaduan murid dan kalau kita lihat mungkin di peringkat bawahan, di peringkat sekolah, berterusan di peringkat menengah dan seterusnya di institusi pengajian tinggi. Setiap lapisan masyarakat menggunakan bahasa Melayu, ya. Ada banyak kajian yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh bahasa di Malaysia. Tahun 2021, 32.75 juta penduduk, ya. Jumlah ini merangkumi lebih kurang 200 etnik, ya. Latar belakang, cara hidup yang berbeza, ya. Namun begitu, ya, perbezaan ini, ya, boleh diatasi, ya, dengan menggunakan bahasa yang sama. Kita perlu ada sifat tolak ansur. Pihak kerajaan juga sepatutnya memikirkan perancangan-perancangan, ya, mencari strategi untuk meningkatkan integrasi kaum. Semestinya ibu bapa perlu menunjukkan contoh suri teladan yang baik kepada anak-anak, ya, dari segi bahasa yang digunakan. Tentang influencer, ya, yang bukan, ya, berbangsa Melayu dan bahasa ibundanya pastilah bukan bahasa Melayu. Jadi Dr. Mala cuba menyampaikan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang kepakaran beliau, iaitu perubatan, ya. Ya, nasihat-nasihat tertentu, ya, mungkin berdasarkan isu-isu yang ingin beliau sampaikan dan dalam masa yang sama, ya, jadi beliau memahami budaya. Beliau memahami budaya dan psikologi, ya. Dan dia memahami bahasa dan budaya psikologi masyarakat tersebut. Jadi perkara-perkara ni yang diselitkan dalam video beliau, ya. Dr. Mala ni adalah doktor yang berbangsa India, ya, yang begitu fasih, yang begitu fasih berbahasa Melayu. Keputusannya untuk soalan pertama, pada pendapat tokoh, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di Malaysia dapat memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa di negara kita. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang telah termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia yang memperuntukkan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan di negara ini. Bahasa Melayu ini sangat penting di mana ia menjadi bahasa ilmu. Menurut tokoh yang telah ditemu ramah oleh kami, beliau menyatakan bahawa kita wajib mengetahui bagaimana tokoh-tokoh terdahulu membangkitkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan setelah kejatuhan tanah Melayu di tangan pemerintahan British. Kesimpulannya, Perkara 152-1 menjelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu merupakan hak-hak keistimewaan bangsa Melayu yang tidak boleh dipertikaikan, akan tetapi perkara atau akta tersebut tidak boleh menghalang seseorang untuk mempelajari atau menguasai bahasa lain.
Analisis temu ramah soalan 3 di mana mengapakah bahasa Melayu penting digunakan untuk berkomunikasi dalam kumpulan pelbagai bangsa. Tokoh telah pun memberi pandangan dari sudut pembangunan dan kemajuan di mana apabila ia sempurna, ia sebenarnya membuka mata masyarakat untuk penggunaan dan penguasaan bahasa Melayu dengan betul, tepat dan berkesan kerana sesungguhnya bahasa merupakan pencapaian terawal untuk tamadun manusia. Apa yang dapat saya ringkaskan daripada analisis soalan 5 adalah sosial media merupakan salah satu platform yang dapat memupuk perpaduan antara etnik dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk membuat perkongsian dan juga penyebaran. Semua etnik perlu mempunyai sikap bertanggungjawab dan memastikan bahasa Melayu digunakan dengan baik semasa berkomunikasi dalam sosial media dan menjadikan bahasa ini sebagai punca kepada keutuhan perpaduan pelbagai etnik. Bahasa Melayu juga digunakan pada media perdagangan, media kebudayaan, media pendidikan dan juga pengurusan undang-undang. Dan itu semua media ini banyak dibuat melalui sosial media yang mempunyai pengaruh yang hebat dan semakin banyak digunakan dalam kalangan masyarakat di seluruh dunia. Sekian, terima kasih.